الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد, sidang Jumat yang dihormati sekalian, akadkanlah dan tambahkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha mengerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya usaha menjauh segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, dan menziarahkan kita bulan yang mubarak, bulan yang dikeluar di dalamnya oleh cahaya iman, bulan yang ada di dalamnya punca asa kebaikan, bulan yang ada di dalamnya punca dan asal hidayah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diperanakkan Nabi besar kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baik makhluk Allah, semulia-mulia makhluk Allah, dan seafdal makhluk Allah, sebagus-bagus makhluk Allah, sebaik hamba Allah yang duduk ada atas muka bumi ini, dan serahmat-rahmat makhluk Allah kepada makhluk Allah. Dia, sidang Jumat yang dihormati sekalian, sekarang kita berada dalam bulan Rabi' al-Awwal, bulan di dalamnya beranak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keluar cahaya, keluar kebaikan, keluar hidayah, mempindahkan manusia dalam kegelapan kufur kepada cahaya iman, mengeluarkan manusia di dalam jahiliyah kepada ilmu pengetahuan, mengeluarkan daripada hina kepada mulia dan daripada jahat kepada baik. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, seberjasa manusia kepada manusia, bahkan seberjasa manusia kepada alam, seberjasa makhluk kepada makhluk Allah, ialah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jasa dia tak putus-putus, seterus sampai kepada syurga Allah. Maka harga seorang manusia, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga seorang manusia dalam hidup ialah kesan-kesan yang baik, ialah perbuatan-perbuatan yang baik yang dia buat bui kepada orang lain. Maka siapa buat baik banyak kepada orang lain, orang itulah orang berjasa, orang itulah orang yang lebih baik daripada orang lain.
Maka jika di sana ada lagi orang yang paling buat baik dan banyak buat baik kepada manusia yang lain dan banyak-banyak berjasa kepada manusia yang lain, maka ia itulah jadi sebaik-baik manusia atas muka bumi. Dan sebaik-baik manusia atas muka bumi dengan tak ada orang yang nak mari bandingnya ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tolong manusia, akak manusia, mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Pindah manusia daripada jahil kepada ilmu. Pindah manusia daripada sembah benda-benda yang tidak beri faedah kepada sembah Allah Tuhan yang sejati. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bahkan kebaikan Nabi banyak tak habis nak bila. Bahkan dia sentiasa ada sama-sama tak putus-putus. Siapa kepada masuk syurga, manusia masuk syurga, maka jasa dia belum dia datang ada dah jasa dia. Manusia makhluk boleh dapat faedah dah, belum dia datang lagi. Semasa dia tak kena raya dah, semasa dia ada jasa dia banyak. Manusia banyak boleh faedah daripada perbuatan dia dan ajaran dia, kelakuan dia. Bahkan belum dia beranak ada dah. Bahkan Nabi Adam dengan jasa Nabi, Tuhan taubatkan kepada Nabi Adam ketika dia buat salah. Ketika dia pergi makan buah yang dilarang, maka dia bertaubat kepada Allah, maka dia bertawassal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di Arash tulis siada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka tak kala Nabi kita ni seorang manusia yang sangat-sangat berjasa kepada makhluk, maka kita ni jadi makhluk, maka kita dapat faedah daripada jasa Nabi. Bahkan kita lah yang amat dapat jasa Nabi sebab kita umat dia sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, hari ini kita mari bersama-sama, mari kaji dan mari dengar, mari ambil sikit sebanyak, mari kenal mengenal tentang jasa Nabi dan perbuat baik Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua sangat-sangat berhajat setiap masa kepada pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah Tuhan membinasakan Abrahah dan tenteranya. Ketika mereka itu daripada Yaman pergi kepada Mekah supaya nak pergi rutuh Kaabah Allah Subhanahu wa taala, maka pada tahun tu, tahun 570 ataupun 571 dia panggil Masihi, tahun tu Nabi beranak. Maka tahun tulah yang Abrahah serta tentera dia, dan tentera dia naik bukan naik binatang biasa, tak sebesar-besar binatang gajah, supaya nak rutuh Kaabah. Dan tahun tu Nabi beranak, maka muliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan jaga Mekah, Tuhan jaga Kaabah, dan Tuhan binasakan Abrahah dan tenteranya. Lagi pula ketika dia beranak sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada waktu subuh hari yang ke-12 dalam bulan Rabi'ul Awal, maka berlaku beberapa benda yang berlaku yang hebat. Yang besar-besarnya segala pantung gebah habis. Yang di depan Kaabah 300 lebih gebah, yang guling garak lebih gebah. Yang besar-besar pun gebah. Dan api Tuhan bagi agama orang yang sembah api, agama Majusi, beribu-ribu tahun tak pernah mapuh api. Tapi malam tu Nabi beranak mapuh kong api. Dan malam dia beranak, astana Raja Furus dan Rum berkocok sampakah jatuh pitu nata. Dan banyak lagi benda-benda yang berlaku di masa dia beranak. Itu tak lain tak tidak nak tunjuk kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada dia beranak, maka adat Mekah, orang di Mekah ketika tu, adat dia semua
tak siapa keluar daripada adat ni. Pada golek 99% dia membuat benda ni orang ahli Mekah semasa tu. Ialah apabila dapat anak, dia hantar anak pergi orang upuh orang susu. Upuh orang duduk daripada pasir. Susu anak perak anak supaya anak ia besar dalam keadaan darah udara yang begitu baik, maka anak ia besar dalam keadaan sihat, jauh daripada haru-haru bandar ke bandar. Maka datang orang manusia, segala manusia, lebih-lebih lagi daripada perempuan supaya nak makan mengupah susu. Maka lepas seorang mari upah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba Nabi ialah seorang budak yang tidak ada bapa. Maka Nabi yatim. Maka jika tidak ada bapa, lagi pula Aminah pula miskin. Abdul Muttalib cakap dia pun miskin. Maka siapa yang nak gaji kita? Siapa yang nak beri duit kita dengan berapa upah yang begitu banyak supaya kita ni dapat senang dengan melalui susu budak? Maka tak ada siapa nak. Mari sore kelih tinggal. Mari sore kelih tinggal. Mari sore kelih tinggal. Iaitu segala perempuan yang begitu ramai mari daripada kabilah orang panggil Bani Sa'diyah. Sa'diyah. Maka seorang perempuan yang ramai-ramai mari nama Halimah. Halimah Sa'diyah. Maka dia mari pas belakang orang. Dia mari awal tapi wakna sebabkan kenderaan dia, hema yang dia naik ni tua, tak rak, maka berjalan pas belakang. Nak seperti orang lain tak boleh. Orang lain ada kuda, orang lain ada unta yang begitu muda, ragah sihat, maka berdepung pergi. Ataupun dia nak hema yang tua, maka binatang tua tak seperti binatang muda. Begitu juga manusia. Dan untuk lelaki dia pula pun, dia orang susah. Naik unta pun unta yang tua juga dah, nak mapuh dah unta. Maka lama buat duit dia, orang panggil pun, lelaki bini pas belakang daripada orang yang lain. Maka orang yang sapa awal, tak ada siapa nak yang benda tak molek. Nak benda molek belakang. Sampai tu masuk rumah Nabi, kelepak orang tua tak ada, anak yatim, cikgu pakai miskin, ibu pakai miskin. Jabah paling belakang. Tak ada kelih lagi Nabi. Tak ada kelih lagi muka budak ni lagu mana. Tapi tak say belah-belah dah. Sebab apa? Sebab tak ada duit yang kita akan dapat daripada upah. Walau dapat pun tak begitu banyak. Maka dia zahid. Paling belakang tak say. Sehingga perempuan yang datang ambil. Dapat habis anak. Dapat rumah ni dapat habis. Maka habis budak. Habis budak. Dalam mana muka. Tiba-tiba siapa Halimah. Pas belakang orang. Maka pergi rumah Nabi. Tahu kata Nabi, ayah tak ada. Cikgu pakai miskin, ibu pakai miskin. Maka tak sih juga dia pun. Tapi, dia cari kau lain, habis. Tak ada budak dah. Habis lecing dah budak. Maka, tidak ada budak yang berhajat kepada makan mengupah susu ni, malaikat Muhammad. Sorry. Iaitu Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bersorak dengan suami dia macam mana cerita ni. Mari dah. Jauh tinggal daripada kampung tempat supaya nak mari. Tiba-tiba tak dapat. Kalau ada pun ada pakai miskin. Wak lagu mana. Bersorak dengan suami dia. Maka suaminya kata, geno-geno pun kita mari dah. Tinggal rumah jauh dah. Tiba-tiba klik tangan saja ni enggak. Baik ada benda. Walau tak dapat sikit pun. Tak apa dah asal dapat. Kita boleh tahan daripada hidup kita ni. Tak ada apa nak makan kita ni. Dan kampung tempat kita bila kita pun kemarah tu binatang kita pun kekek tidak ada makan ni pupuk mapuh habis apa semua. Maka ambil keputusan nak ambil Nabi. Maka sukalah siapa suka, nenek dia suka, Abdul Muttalib suka. Dan juga ibu dia pun suka sebab ada orang ambil anak dia. Bukan nak hatawi lepas-lepas, tapi kehendak baik kepada anak ia ni mesti kena hatagi susu dalam gede jauh daripada bandar. Maka ambil. Maka selepas daripada, maka Halimah sendiri pun susu tak ada mana sebab tidak ada makan ni. Tapi selepas daripada ambil Nabi kepang Nabi dan mula nak susu Nabi, tiba-tiba tubik yang begitu banyak susunya. Dia panggil Halimah. Maka dia kata apa berlaku dengan dia, heran pun juga dia.
Nah, mari mana susu dia? Maka dia kata boleh diberkat budak ning dah. Maka kau tambah suka dia. Maka selamat ucap selamat tinggal dengan Aminah. Dan selamat tinggal Abdul Muttalib. Naik hima dia yang tua tadi. Nah, tu dia. Tiba-tiba hima yang gitu tua, yang gitu teruk. Maka jikalau lah ni enggak supaya mutu bertobo dah. Bersiar lagi. Derahnya. Sehingga kawan-kawan dia daripada para puak leyak tadi dah 2-3 je dah tinggal ditah gerak. Nah, sehingga Halimah tegak pernah mungkin dia ni derah itu lalu. Nah, anu dia. Adapun suami dia lambat sebab Nabi dah naik utar dia. Maka tak kala siapa di Bani Sa'diyah. Maka Nabi masuk le rumah dia, tiba-tiba di kawasan rumah dia hijau tumbuh. Maka kambing semua kambing Bani Sa'diyah yang hatta pergi cari makan kepada pasir, orang lain kelik mari pak kepeh perut. Tiba-tiba kambing Halimah kelik mari pak bucik perut. Perut susu tekan lagi perut, lebih lagi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai Nabi memberi faedah kepada orang yang lain. Selepas daripada tu dia besar. Umur berkahwin dengan Siti Khadijah. Bahawa lepas tu berlaku air hujan yang begitu lebat menyebabkan runtuh Kaabah. Maka Quraisy nak bina semula. Maka bina, bakar-bakar bina, maka balah siapa nak tak Hajar Aswad tepat dia. Kabilah ni kata aku nak tak sebab aku berhak. Kabilah ni kata kami nak tak, kami berhak, kami lebih kedebel daripada kamu. Kabilah ni kata kami lebih mulia daripada kamu. Siapa kan nak perang, nak taki, nak bunuh. Akhir siapa akan masalah? Siapa bersatukan? Siapa jaga daripada tumpah darah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi lagi, tapi Nabi ukar masalah sehingganya semua setuju belaka. Lagi pula di Madinah dua kabilah besar-besar, Al-Aus wal Khazraj, ditipu daya oleh Yahudi, duduk belakang. Hak ni sokang hak ni, hak ni sokang hak ni. Hak ni buat api kat hak ni, hak ni buat api kat hak ni. Maka berlaku perang puluh-puluh tahun tak ada pernah bukti. Maka Nabi kiper, Nabi berada di Madinah, maka Nabi bersatukan. Jadi bersatu, bahkan selepas daripada seteru musuh sepanjang masa puluh-puluh tahun mari, jadi saudara yang paling baik sekali sehingga boleh mati gati muka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi juga dia membebaskan segala hamba dan dia menggemarkan orang yang lain daripada sahabat membebaskan hamba. Siapa milik hamba, bebaskan dia. Lagi pula Nabi mensebarkan rahmat dalam masyarakat dan mensebarkan keadilan selepas daripada belum tu penuh dengan kezaliman. Dan Nabi itu semasa dia hidup. Dan semasa dia hidup, ucapan dia, perkataan dia, kelakuan dia, semua tu manusia dapat baik. Siapa kepada kita hidup, siapa kepada hari ini kita boleh terima kebaikan daripada sunnah dia. Sama ada di segi perbuatan dia, perkataan dia, ajaran dia, ucapan dia sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada dia mati, dia sentiasa istighfar kepada kita, kepada umat dia. Maka amalan kita sidang Jumaat yang dihormati sekalian dihenai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Isnin dan hari Khamis. Maka Nabi lihat, maka jikalau dapat bahawasa banyak di kalangan umat dia buat baik, maka dia syukur kepada Allah. Dan jikalau sebaliknya, maka dia tolong minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada umat dia. Dan apabila berlaku bangkit, sabit Nabi kata, hidupku baik bagi kamu dan matiku pun baik bagi kamu. Kata aku ni segala puca bagi baik kamu semua, wahai manusia. Dan selepas daripada bangkit di akhirat kelak, maka Nabi ada kolam yang Tuhan beri ke dia. Dan siapa yang boleh minum air dalam kolam Nabi tak dahaga sampai bila-bila. Maka Nabi panggil umat dia, Nabi kenal umat dia di akhirat kelak. Lagi pula sidang Jumaat yang dihormati sekalian, di padang mahsyar penuh dengan susah payah.
berbagai-bagai bermacam-macam sehingga manusia tak kuasa nak duduk situ dah. Nak itu hitung kira bercara dah. Walau masuk neraka pun masuk dah. Tak tahan nak duduk dah di padang mahsyar. Maka buat macam mana segala manusia? Semua semenjak Nabi Adam sampai kiamat akan bipung, akan bertokar situ belakang. Maka ambil keputusan segala manusia. Kalau gitu, kita minta tolong dengan para Nabi. Suruh Nabi, para Nabi minta dengan Allah, itu kira bercara. Hitung kira bercara, amalannya kita buat. Jikalau masuk neraka pun masuklah. Walau susah payah pun tak tahan dah di padang mahsyar. Sebab puluh-puluh ribu tahun duduk diri di padang mahsyar saja. Maka pergi sama Nabi Adam paling belakang. Bahkan nafsi aku tak kuasa tolong kamu. Maka daripada orang ke orang Nabi nak berjumpa tu, berhajat kepada masa ribu-ribu tahun nak berjumpa Nabi seorang. Cari pula dan pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata nafsi. Nah, aku tak boleh tolong kamu. Bahkan diri pun hari ni. Maka Nabi Nuh kata pergilah pergi cari Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka panjang masa beribu tahun pula berjalan ni pergi berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata nafsi. Dan pergi kepada Nabi Musa, nafsi, Nabi Musa kata. Dan pergi kepada Nabi Isa kata nafsi, dirimu, aku tak. Dan akhir sekali pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas daripada berjumpa Nabi kata ana laha, aku sendiri. Ya, aku. Maka Nabi pergi sujud dan puji Tuhan. Nabi minta dengan Tuhan. Maka Tuhan kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak is'al tu'ta. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa saja kamu minta dibuikan, dibagikan kepada kamu, akan kamu. Ketika itulah baru mula hitung kira amalan bercara. Nabi tolong semua manusia. Semua manusia, walau para Nabi lain pun berhajat kepada pertolongan Nabi. Ning besar tak besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sabit Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu bagi segala anak Adam. Aku kata ni bukan sama bukan nak sudah. Aku ayat hakikat bahasa aku ni sungguh-sungguh penghulu bagi anak Adam sekaliannya. Nabi kita di padang mahsyar, Nabi 3 tempat Nabi tak tinggal umat dia. Ke situ, ke mari sini, ke mari situ. 3 tempat Nabi amati Nabi dia sungguh-sungguh. Di tempat mana tu? Tempat timbang amalan. Tempat titik sirat. Tempat terima surat amalan. Buat gapo Nabi kita? Nah, di sini Pak, apabila umat dia ambil surat, Rabbi ummati, umatku, selamatkan. Lagu tu bawa lepas Tuhan umatnya nak titik sirat lagi pula ummati umatku minta dengan Tuhan ataupun Nabi lain nafsi. Dia tolong kita ketika kita nak terima surat amalan. Dia tolong kita ketika kita nak timbang amalan. Dia tolong kita ketika kita titik sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Tuhan turun ayat Quran iaitu surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan akan dibagi kepada engkau Muhammad benda yang buat engkau redha. Maka Nabi kata la arda ahada min ummati finnar. Aku tak redha seorang pun di kalangan umatku kekal dengan aku. Nabi kata itu yang dia nak. Dia tak ingat pada diri dia sendiri dah hidup dia untuk manusia, untuk umat dia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lain apabila ada doa sudah ketika tak duduk dunia dulu. Sebab setiap Nabi Tuhan bagi doa ikut nak doa pergi mana Tuhan terimakan. Tapi Nabi kita doa Nabi taruh sipek supaya apa? Supaya nak doa Tuhan tolong umat dia di akhirat kelak. Semua Nabi tahu di akhirat kelak. Sebab di sana lebih kita berhajat daripada dunia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Dan Nabi kita juga mengeluarkan umat dia daripada api neraka dengan syafaat dia. Kalau gitu semua jasa Nabi belum dia beranak pun ada semasa dia hidup pun ada, lepas dia mati pun ada, bangkit esok pun
terus ada jasa dia terhadap umat dia. Nabi lain dah mati habis putus dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, itu satu segi. Segi yang lain pula ialah kita ni sungguh-sungguh nasib muju. Kita ni sungguh-sungguh bertuah umat sebab kita nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak Tuhan muliakan kepada Nabi Muhammad, Tuhan merengekkan. Bagaimana jikalau Tuhan memfardukan atas kita sebagaimana Tuhan memfardukan atas umat Nabi-Nabi yang dulu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian tu buat terdapat umat dulu jikalau kena najis pakaian tak boleh basuh, tak cuci, kena kerat tahu. Dan jikalau kena tubuh badan kena hirih daging tubik, tempat najis kena. Ke umat Nabi dulu. Tapi umat Nabi Muhammad kena najis besar lagu mana pun air ceruk cuci. Mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dulu apabila buat maksiat tulis zahir aku naik dahi dulu dah. Misal seorang nama Zaid zina semalam, bangun pagi esok tulis dahi dah. Zaid zina semalam. Semua orang boleh baca. Tak boleh susu, semua orang tahu lebih. Kata Zaid zina sebab apa? Dan naik-naik aku dahi. Tapi umat Nabi Muhammad zina ikut cekak lah, dahi bersih, cuci janguk pula dah. Dan kena umat dulu sidang Jumaat yang dihormati sekalian, apabila dia buat dosa bangun esok ditulis di pitu umur dia, semalam dia buat dosa apa, kemarin dia buat dosa apa. Kita hari ni banyak mana dosa kita buat, tapi umur kita tulis pitu, cuci bersih, tidak ada apa pun. Dan orang lain suka baik kepada kita. Orang lain kata kita ni sebjuru-juru hamba. Tak ada siapa tahu Tuhan tudungkan. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dulu jikalau buat dosa dan berhajat kepada taubah, Tuhan tak terima taubah, malaikat kena bunuh diri sendiri baru Tuhan terima taubah. Tapi umat Nabi Muhammad, ya Rab, ya Allah, aku sesat dah. Aku sesat dah. Aku berasa tak saya buat dah benda tu, nak tinggal dah. Terimakan taubah. Mudah-mudah sebab apa? Sebab kamu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi dulu tak boleh buat ibadat melainkan tempat yang ditentu untuk ibadat. Jikalau kita kat dalam masjid, maka umat dulu tak boleh semayang melainkan dalam masjid. Mai di rumah tak boleh, mai di kedai tak boleh, mai tengah jalan tak boleh. Semua tak boleh buat melainkan di masjid. Ataupun kita umat Nabi Muhammad ikut cakap kita di patah, kita boleh semaya di patah. Di perahu kita boleh semaya di perahu. Di kedai kita boleh semaya di kedai. Rumah boleh. Ikut tempat kita nak semaya boleh sembahyang. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sidang Jumaat yang dihormati sekalian, banyak mana jasa Nabi Muhammad atas diri kita. Butung salah mana kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau gitu syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Tuhan menjadikan kita umat Nabi Muhammad, semulia-mulia Nabi, sebaik-baik Nabi, seagung-agung Nabi. Kalau gitu, dan kasihkanlah kepada Nabi Muhammad, sebab dia puca bagi baik kita, sebab dia puca bagi butung kita, sebab dia puca bagi rengeh kita. Bahkan Nabi kita sebagaimana kata Aisyah, ma khuyyira Rasulullah baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Maka tidak ada perintah yang Tuhan perintah dan Tuhan suruh pilih di antara hening nak mana, malaikat Nabi pilih yang paling ringan sekali. Sebab apa? Siaplah kepada umat dia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sangat-sangat cinta dan kasih sayang kepada kita. Suatu hari akhir-akhir umur dia, dekat-dekat dia nak mati, dia pergi ziarah Baqi', kubur di Madinah. Tiba-tiba menangis, sungguh-sungguh nangis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba para sahabat tanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa benda yang buat kamu menangis ni?" Maka Nabi kata, "Ashtaqu ila ikhwani." Aku ingat rasa rindu nak jumpa saudara-saudaraku. Maka jawab para sahabat, "Alas nabi ikhwanika ya Rasulullah? Tidakkah kami ni saudara kamu?" Nabi kata, "La antum ashabi." Dah, kamu sahabatku.
Amma ikhwani, adapun saudaraku, ialah mereka yang akan datang selepas daripada kamu, selepas padaku mati dah. Tiba-tiba dia tak jumpa dengan aku dan dia beriman dengan aku. Kena kepada kita semua pada hari ini. Nabi sangat-sangat cinta nak jumpa kita, tapi takdir Allah tak dia jumpa. Maka kita tak pernah lihat Nabi. Kita tak pernah berkawan dengan Nabi, tak pernah dengar kecap dia, tapi kita beriman dengan dia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu pada hari ini kita berada dalam bulan yang mubarak, bulan yang mulia, bulan penuh dengan kebaikan, maka kita meraya-rayakanlah, menggembirakanlah, sambutkanlah bulan dengan sebaik-baik sambut, dengan kita mengerjakan dan buatkan segala perkara yang dikasihi, yang Nabi kita suka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti buat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang susah, orang berhajat, dan tolong tunai hajat-hajat manusia, membanyakkan baca Quran, menjamu membawah orang makan, membanyakkan sedekah dan membanyakkan salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bertadarus sirah dia, cerita dia, hidup Nabi, supaya tambah kasih sayang kita kepada Allah. Seorang ulama besar sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dia mimpi lebih-lebih di masa sekarang, dan dia ni mati dah belum pada kita, tapi di masa dia dah berlaku dah regal khilaf. Dia panggil muak mauluk ni berhimpun supaya baca Quran, bawa lepas tu baca sirah Nabi, bawa lepas tu salawat atas Nabi, bawa lepas tu sedekah duit, bawa lepas tu jamu makan ni. Benda ni bid'ah atau tidak? Maka salah apa dia? Maka duk serabut, kena kata kena, baik kata baik, boleh buat atau tidak. Maka sehingga menyerah dengan lagu tu. Maka selepas daripada menyerah, seorang ulama besar ni dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia pembik peluang, ya Rasulullah, masa kami sekarang ni dah pecah dua kumpulan daripada umatmu. Setengah kata tak boleh nak menggamar, nak meraya hari bulan beranak kamu, dan setengah lagi pula menggemar, dan kebanyakan 99.99% boleh menggayakan dan boleh meramalkan, boleh repai membesar-besarkan bulan beranak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ada 1% saja yang kata bid'ah. Maka Nabi suruh ikut agama, alaikum bisawadil a'zam, lazimnya kamu ikut oleh kamu akan kebanyakan umatku banyak oleh mana mau ikut itu, sebab itu Tuhan jaga daripada kesalahan. Maka bayarkan Nabi boleh atau tidak, maka Nabi jawab dengan molek. Nabi jawab lagu mana sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Nabi kata, man fariha bina farihna bihi. Siapa-siapa suka dengan kami, kami suka dengan dia. Siapa-siapa kasih kepada kami, kami kasih kepada dia. Siapa menggama-gama dengan kami, kami pun gama-gama bersama dia. Ini jawapan Nabi kepada dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu kita membesarkanlah hari beranak Nabi, tapi dalam lingkungan yang diizinkan oleh syarak, supaya kita dapat benda-benda yang baik, sebagaimana berlaku keberkatan dan berlaku baik bagi orang-orang yang membesarkan Nabi. Dan Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab. Nabi tahu ayat kata, bermula seorang tinggi tahu tidaklah syurga Isa, banyak sembahyang dak, banyak sedekah dak, banyak keluar zakat dak, banyak buat haji berbilang-bilang dan umrah dak. Nabi tak ayat apa semua. Maka tempat yang tinggi sekali dapat sebab apa ya Rasulullah? Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab. Bermula seorang dia boleh duduk dalam syurga esok dengan sesiapa yang dia kasih, dia cinta. Maka setinggi-tinggi peringkat dalam syurga esok, peringkat Nabi. Maka tak ada siapa yang boleh duduk tinggi peringkat dalam syurga esok, melainkan orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buat maulud dan membesarkan hari beranak Nabi, tak lain tak tidak, itu ialah daripada benda yang dalam hati kita rasa kita cinta ke Nabi. Maka kita menunjukkan kasih sayang kita dengan kita meraya-rayakan hari beranak dan bulan beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah.